Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berkongsi tentang sebuah tajuk dalam subjek Usuluddin bagi tingkatan 3, bab Tauhid, pelajaran yang kedua yang bertajuk Al-Imanu bir-Rusul, beriman dengan Rasul. Okay, kita akan membincangkan tentang takrif Nabi dan Rasul, dalil daripada nas dan hadis dan dalil akal tentang beriman dengan Rasul. Kemudian kita akan membincangkan tentang wazaifu, tugas Nabi dan Rasul. Al-farqu bainan nabiyyi war rasul, iaitu perbezaan di antara Nabi dan Rasul. Dan sifatur Rasul al-wajibah, iaitu sifat yang wajib bagi Rasul. Ta'rifun Nabi war Rasul, pengertian Nabi dan Rasul. Daripada sudut bahasa, pengertian Nabi daripada sudut bahasa ialah ma'khuzatun minan naba'i bima'nal khabar, iaitu diambil daripada perkataan naba yang bererti berita. Dari segi syarak, huwa insanun zakarun hurrun min bani adamis salim an munfarrin tab'an uhiyallahu ilaihi bihukmin syar'in ya'malu bihi wa lam yu'mar bitablighihi, iaitu Nabi ni adalah seorang lelaki yang merdeka di dalam kalangan Bani Adam, yang sejahtera daripada perkara-perkara yang menjijikkan, dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan hukum-hukum syarak untuk diamalkan, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ar-Rasul, makna Rasul daripada sudut bahasa ialah taklifullahu ahada ibadihi bi iblagul akharin bi syar'in au hukmin muayyanin, iaitu Allah memberi tanggungjawab kepada hambanya supaya menyampaikan kepada orang lain tentang hukum dan syariat, tentang syariat dan hukum syarak. Okey, syar'an huwa insanun zakarun hurrun min bani adamis salim an munfiran tab'an uhiyallahu ilaihi bihukmin syar'in ya'malu bihi wa yu'maru bitablighihi, iaitu Rasul ni ialah seorang lelaki yang merdeka dalam kalangan Bani Adam, yang sejahtera daripada perkara-perkara yang menjijikkan, yang diwahyukan kepada Allah, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan hukum syarak untuk diamalkan, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Okay. Dan apabila kita tengok pada takrif tadi, ialah kita dapat simpulkan bahawasanya tidak ada Nabi dan Rasul dalam kalangan wanita, hamba, dan tidak juga bagi seorang Nabi dan Rasul itu mempunyai perkara-perkara yang menjijikkan, yang menyebabkan orang ramai lari daripada mereka, seperti penyakit-penyakit tertentu dan perkara-perkara lain yang dibenci oleh masyarakat ataupun umat pada zaman diutuskan Rasul-Rasul tersebut. Okey, dan tidak ada wahyu yang diturunkan kepada orang lain selain daripada Nabi dan Rasul. Okey, kemudian kita pergi kepada dalil naqli.
Firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iaitu mafhumnya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami tidak membeza-bezakan antara seseorang pun, seorang rasul dengan seorang rasul yang lain. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ad-dalilun naqli, dalil akal tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tentang beriman kepada Rasul. Okay. La budda linnas min risalatin rabbaniyah tubayyinu lahuma li syara'i'a wa tahdihim ila shawab. Iaitu manusia amat memerlukan kepada risalah ketuhanan yang menerangkan kepada mereka tentang kebenaran, dan sampainya risalah itu ataupun sampainya sesuatu hukum syarak itu melalui diutuskan Rasul untuk mengajarkan kepada umatnya. Al-farqu bainan nabi war rasul, perbezaan di antara nabi dan rasul ialah nabi adamu taklifu bitablighi. Seorang nabi tidak dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan wahyu ataupun hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ar-rasul taklifuhu bitabligh, manakala rasul pula dia dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan wahyu dan hukum-hukum yang telah diwahyukan kepadanya. Perbezaan yang kedua, laisa kullu nabiyyin rasulan, tidaklah setiap nabi itu rasul, bukan semua nabi itu ialah rasul. Dan kullu rasulin nabiyyun, manakala semua rasul adalah nabi. Okey, kemudian sifatur rasul. Okey, sebelum tu kita pergi kepada nama 25 orang rasul, iaitu kita akan kira, tak kisahlah kalau lupa nak sebut secara spontan, bolehlah nyanyikan seperti yang lagu-lagu yang diketengahkan oleh kumpulan Raihan dulu. Ramai orang yang boleh menghafal nama Nabi dan sebagainya melalui lagu-lagu mereka. Okey, bilangan Rasul ialah ada 25, iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Barulah kita pergi kepada sifatur rasul al-wajibah fi haqqihim, sifat-sifat wajib bagi rasul pada hak mereka. Yang pertama as-sidqu, mutabaqatul khabar lil waqi', iaitu seorang rasul itu bersifat dengan sifat benar, iaitu menepati khabar, berita dan keadaan sebenar.
Yang kedua, sifat yang kedua ialah al-amanah, al-ismah, iaitu sifat amanah ataupun yang bermaksud terpelihara atau terjaga zahir dan batinnya. Sifat yang ketiga adalah at-tabligh, tablighuhum ilal khalqi jami'un minal ahkam wal wahyi. Itu sifat yang ketiga ialah menyampaikan, iaitu mereka menyampaikan kepada makhluk semua hukum dan wahyu Allah. Dan yang keempat al-fatanah, kamalul aqli waz zakai wa quwwatir ra'yi wa quwwatil mulahazatul hujjah, iaitu sifat mereka yang bijaksana. Bijaksana di sini ialah sempurna akal, bijak, kuat pemerhatian dan hujahnya. Seterusnya wazifatul anbiya war rasul. Wazifatul anbiya war rasul, tugas para nabi dan rasul. Yang pertama, irsyadul uqul ila ma'rifatillah ilahan wahida, iaitu menunjukkan akal ataupun penunjuk jalan kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang satu. Yang kedua, ta'luqu nufusihim billah fi jami'il ahwalihim, iaitu bergantung jiwa mereka kepada Allah dalam semua urusan mereka. Dan yang ketiga, ihtiramul a'radi ma'a bayani ma yubahu wa ma yuharrimu minal awda', iaitu menghormati maruah serta menerangkan keadaan sesuatu perkara yang harus dan yang haram. Itu adalah antara tugas-tugas para nabi dan rasul. Okey, setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini, perkongsian daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.